Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا
ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم لنا بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat kita bertemu sekali lagi pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perkongsian kita daripada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ke-43 iaitu dosa besar An-Namimah ataupun mengadu domba. Juga diistilahkan mungkin dalam bahasa kita ni dengan fitnah, bawa cerita, boleh jugalah Baik, orang yang membuat fitnah atau dikatakan juga orang yang membawa mulut atau mengadu domba, iaitu orang yang menyampaikan kata-kata orang lain dengan tujuan menimbulkan pertelingkahan keduanya, sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ini biasa di kalangan manusia yang suka melakukan adu domba, sebab dia suka melihat aksi antara dua orang yang asalnya tidak bermusuh menjadi musuh. Dari sudut kita dalam masyarakat, kita sebagai individu dalam masyarakat, dari sudut bernegara, ada negara yang suka melihat negara-negara lain bergaduh, berperang sesama sendiri kerana ingin mungkin untuk menaikkan imej dia, ataupun mungkin kerana untuk mendapatkan keuntungan daripada penjualan senjata. Ini berlaku juga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang-orang Yahudi suka melihat masyarakat Arab bergaduh, bertelingkah kerana mereka membekalkan senjata kepada para kabilah. Dekat kumpulan ni pun dia bekalkan senjata, dekat kumpulan ni pun dia bekalkan senjata. Ini yang berlaku di dunia pada hari ini. Perbelahan berlaku dalam negara umat Islam. Contohnya macam seperti di Syria, di Yaman, di mana-mana negara. Yang paling teruk sekarang ni di Yaman lah, serangan demi serangan yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan ataupun oleh sebuah kerajaan, dan yang membekalkan senjata adalah mereka lah, golongan-golongan musuh. Jadi maksudnya apa? Dengan tujuan itu untuk memberi dua orang yang pada asalnya tidak bergaduh kepada bergaduh, pada asalnya yang tidak berperang kepada berperang. Dan hukumnya adalah haram menurut ketetapan ijma' ulama', yakni kesepakatan para ulama'. Dan hukum haramnya itu berdasarkan kepada dalil-dalil syariat daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna bila kita nak menyebut kata benda ni haram, mesti ada dalil dia. Nak kata benda ni boleh guna ataupun halal, mesti ada benda sandarannya. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Qalam ayat 10 dan juga ayat yang ke-11, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang gemar bersumpah lagi hina, yang membawa desas-desus ke sana dan kemari untuk menaburkan fitnah. Hammazim masya'im binamim. Mereka ni pergi sana sini, desas-desus, kemudian buat cerita dengan cerita-cerita yang tidak benar. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata nammamun,
tidak akan masuk syurga orang yang disebut sebagai namam ataupun pengadu domba, batu api bahasa kita ni kan, batu api, suka melaga-lagakan orang dengan membawa cerita-cerita yang tidak benar. Untuk kalau benar sekalipun tuan-tuan, tak boleh, haram, sebab matlamatnya untuk bergaduh. Betul mungkin dia ni betul buat benda ni, memang dia buat pun kan. Tapi kita cerita semata-mata untuk bagi dua pihak ni bergaduh. Apatah lagi kalau benda ni tidak benar, lagilah besar dosanya. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan dari hal ketika Nabi SAW melalui dua kuburan, lalu bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin ama innahu kabirun amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bawlih wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Nabi SAW berada bersama dengan sahabat, lalu Nabi berjalan. Ini cerita masyhur tuan-tuan ya. Nabi berjalan. Ini kalau kita tengok hadis ini biasanya diletakkan dalam bab fiqh tentang taharah, bersih ataupun bersuci daripada najis untuk mendirikan solat dan sebagainya. Tetapi hadis ini juga ada satu ceritanya. Dua orang dalam kuburan ini sedang disiksa, kata Nabi SAW. Nabi tahu berdasarkan kepada maklumat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata, ini dua orang ni tengah kena siksa ni, dan bukan mereka berdua itu disiksa kerana membuat perkara yang besar, namun perkaranya termasuk besar juga. Nabi suruh macam mana? Wa ma yu'adzabani fi kabirin ama innahu kabirun. Tak adalah besar sangat, pada sudut pandang mata kita ni tak besar sangat, tapi di sisi Allah innahu kabir, besar. Ada banyak benda tuan-tuan yang kita rasa macam kecil, tapi pada pandangan Allah besar. Pada pandangan kita ni kecil, sama ada amal soleh kita kata ni kecil je ni kan. Kita selalu sebut berkenaan dengan la tahqiranna bima'rufin, jangan kamu memandang kecil pada sesuatu perkara yang ma'ruf. Walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, walaupun engkau bertemu dengan rakan engkau dalam keadaan wajah tersenyum, manis wajah, kecil je benda tu, tapi pada sisi Allah besar, pahalanya besar. Bagi sekupang dua kupang je kat masjid surau, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan dosa-dosa. Manusia melihat benda tu kecil, tapi pada pandangan Allah besar. Manusia kata, ini tak apa ni, buatlah sikit je pun kan, tetapi kesannya sangat besar. Pada pandangan Allah, kata Nabi, ama innahu kabirun. Apa dia? Adapun salah seorang di antara mereka berdua kerana tidak mengetus sesudah kencing, maknanya dia tak kencing habis lah. Ini kita maklumlah dalam bab taharah disebutkan oleh ustaz-ustaz kita. Sedang yang lainnya kerana suka menyebar fitnah. Satu lagi orang, dia suka sebar fitnah, ataupun dia bawa cerita, namam lah, namimah. Namam ni maknanya gelaran kepada orang yang bawa cerita. Namimah ni sifat perangai dia, ataupun dalam bahasa kita mengadu domba ataupun batu api. Jadi Nabi kata benda ni tak besar pada pandangan manusia, pada pandangan Allah besar. Kita suka tengok kan, manusia suka bercerita, duduk dekat pagar rumah sambil tunggu kan, tunggu masuk waktu, tak pun tunggu habis masa, cerita, walhal orang tu tak buat. Mungkin orang tu buat sikit je, tapi kita punya tambah ajinomoto tu sedap tuan-tuan. Dia aji ni memang sedap dia jadi lagi syok cerita tu bila ada tambahan. Maka pada waktu itu dikira sebagai orang yang namimah, yang betul pun tak dibenarkan kerana menyebabkan pergaduhan, apatah lagi yang tidak betul. Baik, kemudian beliau mengambil sebatang pelepah pohon. Baginda SAW ambil sebatang pelepah pohon kurma yang masih lagi basah, lalu dibahagi dua untuk ditancapkan di atas kuburan masing-masing, seraya bersabda seterusnya, la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Moga-moga dengan dua batang
pelepah yang masih basah, yang masih hidup ini akan memberikan keringanan kepada isi kubur selama mana dia tidak kering. Daripada sinilah sebahagian ulama menyatakan bahawa tidak kita ni dibenarkan untuk memotong pokok-pokok yang ada di atas kuburan. Kalau nak membersihkan, okey, kena selerak sangat kan, tapi tinggallah sikit, bagi cantik, bagi bersih. Kerana dua-dua ni dituntut. Apa dia? Membersihkan pun dituntut, bagi nampak tak selera. Dalam masa yang sama, moga-moga apa yang disebutkan oleh Nabi itu terpakai juga di kuburan-kuburan yang lain. Begitulah ala kulli hal. Benda ni dah dibahas panjang lah, tak mau, kita bukan nak tajuk ni, tapi nak cerita kata Nabi sebut moga-moga dengan ada pelepah yang masih basah ini akan sedikit sebanyak meringankan isi kubur ini ataupun ahli kubur ini. Baik, perkataan dalam hadis dan bukan mereka berdua disiksa kerana membuat dosa besar, maksudnya bukanlah dosa yang dibuat itu sangat besar, dan ada yang mengertikan bahawa dosa itu besar tetapi dianggapnya remeh saja. Dosa ni besar tapi dianggap remeh oleh mereka. Sebab itulah dalam riwayat yang lain Nabi kata sebenarnya dosa itu besar. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi hadis Nabi SAW, riwayat Asy-Syaikhan ataupun Bukhari Muslim, tajiduna syarran nasi dzal wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin wa man kana dza lisanaini fid dunya fa inna Allah yaj'alu lahu lisanaini min narin yaumal qiyamah. Kamu akan mendapati manusia yang paling jahat, kata Nabi. Manusia yang paling jahat, syarran nasi dzal wajhain, iaitu yang mempunyai dua muka. Orang bahasa kita ni apa kata apa? Talam dua muka. Nabi sebut dah sebenarnya, talam dua muka. Orang Melayu kita sebut talam dua muka, Nabi sebut dzal wajhain ataupun dzul wajhain. Wajhun satu wajah, satu muka, wajhain dua muka. Dzul wajhain orang yang ada dua muka. Bahasa kita talam dua muka. Ataupun dalam kurungan kita kata munafik, yang datang kepada segolongan manusia dengan satu wajah dan datang kepada segolongan yang lain dengan wajah yang lain. Dan barang siapa yang menyimpan dua lidah di dunia, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan baginya dua lidah dari api neraka di hari kiamat. Macam mana dua lidah Allah Ta'ala jadikan? Wallahu a'lam. Kan? Maknanya apa? Barang siapa yang di dunia ni dekat orang ni dia cerita macam ni, perapi sampai ke orang ni perapi, sebenarnya dia nak jadikan modal sembang je tuan-tuan, tapi terlajak. Dia jadikan modal sembang. Kan orang suka sembang, kan, bahasa sekarang ni apa, membawang kan, sambil-sambil, tapi dia terlajak sampai menceritakan hal orang lain. Kebetulan esoknya dia pergi rumah orang lain pula, orang yang dia ceritakan tu nak jadi modal sembang, semalam aku pergi rumah dia, kan, cerita Allahu Akbar. Ini kadang-kadang terlajak. Sebab tu dalam bahasa kita, dalam apa orang kata apa, dalam masyarakat kita ni kata apa, terlajak perahu boleh diundur tu tak. Terlajak kata ni payah sikit lah. Nak jumpa balik orang tu dia makan masa sikit. Dengan segannya, dengan malu Allahnya, kita dah cerita pasal dia, kan, kebetulan orang tu pula bergaduh. Jangan tuan-tuan, orang tak suka. Adapun maksud daripada perkataan dua lidah, yakni dia bercakap dengan sekumpulan manusia dengan satu bicara dan sekumpulan yang lain dengan bicara yang lain. Macam mana yang kita faham lah. Berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata Imam Al-Ghazali, pada kebiasaannya dimaksudkan dengan orang yang menyampaikan kata-kata kepada orang yang dikatakannya, seperti katanya, si fulan itu telah mengatakan padamu begini dan begitu. Pada hakikatnya mungkin tidak demikian. Maksud tak demikian tu mungkin kata tapi tambah sikit, ataupun mungkin tak kata langsung. Payahlah kalau tak kata langsung nak buat cerita ni, payah jumpa orang nak reka cerita saja-saja ni, payah. Tapi ada manusia macam tu. Yang banyaknya benda tu berlaku, tapi bila dia cerita dia tokok tambah. Itu banyak. Dan ia bukan sahaja khususnya dengan menyampaikan kata-kata orang, namun batasannya menyingkapkan apa yang dibenci oleh
orang dari hal kata-katanya disampaikan kepada orang lain, sama ada dibenci oleh pembicara itu sendiri atau orang yang dibicarakan halnya, atau orang yang ketiga, dan sama ada penyingkapan itu berlaku dengan tutur kata, sama ada dengan percakapan atau tulisan. Ini banyak dengan tulisan. Orang tak tulis dengan tangan, tapi tulis di mana? Twitter, di Facebook, di Instagram, di apa lagi? WhatsApp, di Telegram, macam-macam. Blog dulu zaman awal-awal 2000 kan. Atau kod isyarat rahsia. Kod isyarat rahsia. Atau dengan isyarat anggota. Kan, duduk belakang-belakang. Tunjuk mulut kan. Ini bahaya tuan. Orang tu membelakangi kita, kita tunjuk mulut. Ya. Tambah pula bila ustaz cakap-cakap, kena betul kawan tu. Dia pun buat isyarat. Tu kawan tu kan. Yang geng dia faham lah. Geng dia faham, aku dah angkat ni sikit kena dah dia tak. Isyarat dan sebagainya. Dan sama ada penyingkapan itu dari hal tutur bicara atau perbuatan atau kelakuan ataupun keaiban diri ataupun seumpamanya. Apa-apa benda yang menyebabkan kita kata pada orang tu, sama ada perilaku dia, tutur kata dia ataupun tindak apa jugalah, semua itu akan menyebabkan jatuh dalam dosa namimah. Tegasnya yang ditujukan di sini ialah segala rupa yang menyimpulkan dari hal membocorkan rahasia orang dan mendedahkan keaiban yang tertutup yang dapat menimbulkan kemarahan orang yang berkenaan apabila dia mengetahui bahawa rahsianya telah dibocorkan. Maknanya ada benda yang kadang-kadang kalau kita cerita ke belakang dia suka tak apa. Yang masalahnya kalau tak suka. Inilah yang dipanggil dalam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Hidayatul Salikin, kan, dia Hidayatul Muttaqin. Dia menyebutkan bahawa ada orang yang apabila dia menyatakan sesuatu, dia kata benda ni betul kan, tapi tuan tubuh itu bila dia dengar, dia jadi marah. Ini walaupun betul kan, bila orang yang kena cakap tentang dia tu marah, saat mana dia tahu ini dipanggil apa? Mengumpat. Dua kali dosa tuan-tuan. Pertama nak bagi orang gaduh, keduanya mengumpat. Ini dipanggil apa? Al-ghibah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ni, ayat masyhur tuan-tuan pun mungkin hafal. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah Ta'ala. Jangan kamu mengumpat antara satu sama lain, kan? Adakah di kalangan kamu orang yang suka makan daging bangkai rakannya, saudaranya? Fakarihtumu, pasti kamu benci nak makan, tak suka pun. Tapi dah sebab buat macam tu, kan, Tuhan bagi balasannya macam tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, orang macam ni adalah orang yang mengumpat. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, Ustaz kita selalu sebut ta'rifan tentang mengumpat ni apa dia? Zikru akhaka idza sami'ahu yakrahu. Kamu menyebut tentang saudara kamu apabila dia mendengarnya dia benci, dia tak suka benda tu disebut. Itu dikira mengumpat. Jadi tak bolehlah cakap belakang. Kalau orang tu dengar, hatta kalau kita lah tuan-tuan, ambil posisi kita lah yang duduk kat situ, orang cerita tentang kita, kan? Kemudian kita dengar orang cerita tentang kita, agak-agak kalau dia cerita benda yang positif, kita suka. Okay lah, Alhamdulillah, moga-moga itulah ganjaran pahala, Allah redha. Tapi kalau kita dengar sebaliknya, kan, agak-agak marah itu mengumpat. Jadi menyebut tentang saudara kamu di belakangnya, bila mana dia dengar, dia akan marah, maka itu dikira mengumpat. Itu tidak dibenarkan. Apatah lagi kalau membawa dua sekaligus, pertama mengumpat, keduanya namimah. Namimah maknanya nak bagi bergaduh dua pihak. Lantaran itu sewajarnya lah setiap orang mendiamkan diri apabila terlihat olehnya sesuatu perilaku manusia yang tidak baik,
kecuali jika yang hendak disampaikan itu sesuatu perkara yang mendatangkan faedah dan maslahat bagi kaum muslimin, atau untuk menolak sesuatu maksiat daripada berlaku. Dekat sini ada sebab-sebab jugalah kalau dibenarkan. Imam Ghazali menyebut ada sekitar 6 keadaan yang dibenarkan untuk kita mengumpat dan menyebut nama pelaku itu secara jelas. Okey. Antaranya kalau orang itu memang dah terkenal dengan kejahatan dan juga maksiat dia. Lalu kalau kita tak sebut nama dia pun orang tahu pun, kan? Contohlah mana-mana siapa-siapa kawan-kawan kita, aku tak boleh dia ni, kan? Dia ni, sebut dia ni je, dah tahu dah siapa dia. Jadi sebut nama tu, tak ada masalah. Tapi dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya orang lain tak terlibat dengan maksiat dia ni. Ya? Dengan tujuan macam tu. Tapi kalau tak ada apa-apa faedah, sengaja nak sembang kosong, itu ini, itu tak dibenarkan. Itu ada 6 perkara ataupun 6 sebab lah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dibenarkan untuk kita mengumpat ataupun menyebut perihal orang di belakang kita. Ada 6 sebab, tapi semua sebab tu kukuh. Selanjutnya Imam Ghazali mengatakan lagi, setiap orang yang disampaikan kepadanya suatu berita fitnah dan dikatakan kepadanya, si fulan telah mengatakan padamu begini dan begitu, maka hendaklah ia berpegang kepada 6 perkara berikut. Tengok tuan-tuan, dinasihatkan kepada kita, bila ada orang datang bawa cerita, maka tindakan kita apa dia? 6. Yang pertama, hendaklah dia tidak mempercayainya, kerana orang itu membawa fitnah, lagi fasik atau jahat, yang sepatutnya beritanya ditolak spontan. Tahu dah orang ni macam mana. Tambahan pula kita pada hari ni kenal manusia yang tertentu. Siapa yang bawa berita, tengok daripada muka, wajah dia, perangai dia, latar belakang dia, kita dah tahu dia ni. Awal-awal lagi tak payah percaya dia. Tak payah percaya dia. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang yang bawa berita, orang itu pula fasik. Fasik ini maksudnya orang yang dikenali dengan kejahatan. Itu fasik. Apa maksud fasik? Fasik maksudnya orang yang melakukan dosa besar, tidak bertaubat daripada dosa besar, dan sentiasa melakukan dosa-dosa kecil. Dia tak bertaubat daripada dosa besar, dan dia sentiasa melakukan dosa-dosa kecil. Ini adalah orang yang fasik. Tapi kalau kadang-kadang sikit-sikit nampak tu, kita boleh pakai cakap dia. Tapi memang tengok dia ni memang jenis ni, makan duit haram, kan jenis, memang orang tahu lah. Orang tahu dah. Dia buka mulut je, awal-awal lagi kena nilai. Fatabayyanu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan berita yang sahih. Baik, yang kedua, hendaklah dia mencegahnya daripada perbuatan serupa itu. Kena cegah. Dan nasihatnya ataupun menasihatinya, jangan mengulangi lagi serta memburukkan kelakuannya. Ini. Apabila kita melihat man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kata Nabi. Ini hadis masyhur juga. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisani, dengan lidahnya. Kalau tak mampu, dengan lidah. Fa illam yastati' fa bi qalbi, kalau tak mampu juga dengan hatinya. Maknanya tak suka kat dia ni, kan, tak suka cerita dia, tak suka. Macam tu. Wa dzalika adhaful iman, kata Nabi. Yang demikian itu maknanya kalau dah tak mampu sangat, dengan hati saja mampu, maka itu, kata Nabi, adalah selemah-lemah iman. Tapi kalau mampu, maka kita kena bagi tahulah, kan, tak boleh ni, kan, cerita salah ni versi mana ni. Saya ada juga tengok, ada setengah pakcik tu dekat masjid rumah saya ni, bila ada orang bawa cerita, terus dia cakap, ini versi mana ni? Tu, ni versi mana? Dia berani. Kita pun jadi senyap, kan? Betul kan, kita takut, kan. Ni versi mana? Jadi orang yang nak cerita tu mula-mula confident, dia pun gugup juga, entah. Jadi paling tidak ketika mana orang jumpa kita, orang akan respect kita. Dekat dia ni tak boleh cerita. Sebab apa? Dia ni jenis straight punya orang, ya. Tapi itulah, tidak, manusia itu tak semua sama. Tak semua sama, Ada orang suka dengar cerita panas ni. Apa yang panas hari ni? Tanya, kan, apa yang panas hari ni? Jenis ni pula dia jenis apa? BBC punya style, kan. Jazirah, kan, Jazirah, wartawan lah, wartawan. Semua cerita dia tahu. Jadi orang suka
bila ada orang suka jumpa orang yang macam tu, kan? Sebab apa? Sebab dia jenis tahu maklumat banyak, kan? Sebelum tersebar dia lagi awal. Jadi orang suka. Tapi kadang-kadang benda tu kena hati-hati. Baik tuan-tuan, kena tegur. Yang ketiganya, hendaklah dia membenci orang itu kerana Allah Ta'ala. Kena benci orang macam tu. Tapi benci sebab apa? Sebab dosa yang dia buat. Sebab kenapa? Si pembawa fitnah itu amat dibenci Allah. Sedangkan membenci pada sesuatu kerana semata-mata Allah Ta'ala adalah wajib hukumnya. Apa yang Allah Ta'ala tak suka, jangan kamu suka. Apa yang Allah Ta'ala suka, kamu kena suka. Itu macam tu, kan? Allah Ta'ala suka pada siapa? Allah Ta'ala suka pada orang yang beriman. Minta pada Allah, ya Allah, sukakan aku kepada orang yang beriman. Allah Ta'ala benci siapa? Allah Ta'ala benci kepada orang yang melakukan dosa, pendosa. Ya Allah, jauhkan aku daripada pendosa. Tapi tidak bererti kita tinggalkan dia. Dalam erti kata lain, tak ada dakwah untuk dia. Tinggal tak mau kawan dengan dia, kan? Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina, kan? Ya Allah, engkau cintakan untuk aku ni iman, dan tolong hiasinya dalam hati-hati kami ni, kan? Kita minta Allah Ta'ala tolong cintakan kita, limpahkan rasa cinta kita ni kepada orang yang Allah Ta'ala cinta. Kita minta doa, kan? Siapa yang Nabi suka, kita nak kita pun suka pada orang tu. Siapa yang Nabi tak suka, kita nak kita pun tak suka pada orang tu. Jadi begitulah. Maksudnya apa yang Allah suka, kita kena suka. Apa yang Allah Ta'ala benci, kita kena benci. So benci kita itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, yang keempat, hendaklah dia tidak menyimpan prasangka buruk terhadap orang yang difitnah itu. Maksudnya bila mana ada sampai berita ataupun maklumat tentang fulan bin fulan, maka jangan terus percaya. Bahkan bila bertemu dengan fulan bin fulan yang diceritakan tentang kejahatannya, jangan kita bersangka buruk. Ni orang ni yang mamat tu cerita ni, dia ni lah. Padahal benda tu belum lagi sahih. Benda belum lagi sahih. Belum lagi terbukti. Tak ada pun saksi yang menyebutkan hal ini. Bahkan kalau ada saksi sekalipun, betul ke saksi tu? Tuan so nanti ke dah lepas tajuk. Dah lepas dah. Saya ingat dosa besar yang ke 18 ke 19 kita dah bahaskan sebelum ini, berkenaan dengan saksi palsu. Saksi palsu. Dia mungkin dibayar untuk menyatakan fulan bin fulan macam ni. Saksi palsu pun ada bahagian dosa dia juga, kan? Dalam kitab fiqh disebut dalam Kitabul Aiman, apa nama ni, kitab sumpah, kan? Sumpah. Boleh jadi manusia ni bersumpah dengan sumpah palsu. Ramai mana manusia bersumpah dengan sumpah palsu? Kalau tak ramai, tak adalah sampai dibahaskan dalam hukum fiqh tentang apakah hukum terhadap orang yang bersumpah dengan nama Allah ataupun bersaksi dengan saksi palsu, kan? Jadi maknanya besar dosa ni. Orang yang menceritakan kemudian dia bawa pula saksi palsu sehingga orang lain percaya pada cerita dia. Kita yang mendengar pastikan benda tu betul dulu, barulah kita maknanya memutuskan hal yang demikian. Tapi kalau tidak, jangan. Kerana apa? Benda itu tidak dibenarkan dalam agama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebahagian besar daripada andaian-andaian itu adalah dosa. Andaian-andaian jahat ni, kan? Tengok orang ni, oh dia ni lah hak mamat tu cerita. Zon, dosa tuan-tuan. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Kemudian Tuhan pesan, wala tajassasu, jangan kamu mengendap, mengintip. Itu dicerita poin yang berikutnya, tuan. Itu dalam surah Al-Hujurat, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 Tuhan sebut. Zon ni sangat bahaya, tuan-tuan. Kita hidup dengan yakin. Hidup kita dengan yakin. Dalam bab kita belajar fiqh pun, dalam bab fiqh, dalam bab najis, minta maaf, tak boleh kita andaikan, oh sini ada najis kot. Kot ni tak kuat, tuan. Kot ni tak kuat, dia kena yakin najis, baru kata najis. Tapi kalau kot, semalam anjing masuk kot, itu tak kuat zon. Maknanya
seluruh bumi Allah Ta'ala ni dianggap sebagai bersih dulu. Nampak dan yakin, barulah kata najis. Itu nak buat ibadat kan. Apatah lagi dalam bab seseorang yang tidak melakukan dosa apa-apa, tiba-tiba kita zon kat dia kan. Al-aslu fil asya', ataupun asal pada setiap perkara itu apa dia? Pada setiap individu, al-aslu pada setiap individu itu apa dia? Bara'atul zimmah. Dia tak buat apa-apa kesalahan. Itulah kita belajar dalam qawaid fiqhiyah kan. Formula dalam agama kita, setiap seorang daripada kita ni bara'atul zimmah, dia tak ada buat apa-apa dosa, tak ada buat apa-apa kesalahan. Sehinggalah datang bukti yang menunjukkan dia buat salah, barulah bukti dan memang dah putus kata dia buat salah, itu baru salah. Tapi masih lagi dalam perbicaraan, masih lagi dalam andaian kawan-kawan kan, geng-geng kita baru duk sangka, dia ni ya semalam kan. Itu tak kira. Al-aslu bara'atul zimmah. Asal pada setiap seorang tu dia terlepas daripada kesalahan. Baik. Hendaklah yang kelima, hendaklah dia tidak menarik apa yang diberikan. Minta maaf. Hendaklah dia tidak menarik apa yang diberitakan kepadanya itu untuk membuat pengintipan atau siasat untuk mencari kebenarannya. Ni lebih dahsyat tuan. Baru dengar-dengar cerita dah nak mengintip. Jom malam ni kita pergi tengok. Betul tak dia buat? Kan? Betul ke? Wala tajassasu. Ini tak boleh dikaitkan juga tuan dengan majlis ataupun pihak berkuasa yang menjalankan tugasan mereka nak tangkap orang khaluat ni kan. Ni tak boleh sekali kan. Ada sebahagian orang dia sekali kan. Ni Tuhan kata wala tajassasu, jangan mengendap. Ada marah. Jangan mengendap. Itu cerita lain. Itu pihak berkuasa selepas dapat maklumat daripada orang. Itu cerita lain. Ini wala tajassasu ni cerita-cerita angin-angin desas-desus kan. Tiba-tiba kita nak pergi mengintip dia buat. Betul ke? Satu kerja tuan. Satu kerja kan. Baik, itu Nabi SAW sebut apa dalam sebuah hadis. Nabi kata min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keindahan Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tak ada kena mengena dengan dia kan. Soal jiran lah kan. Soal jiran, itu saya pergi ziarah, ada seorang adik ipar saya lah, betul adik ipar saya kan. Malam tu saya keluar dekat Ipoh, saya keluar daripada rumah dia dekat ruang parking kereta tu, tiba-tiba ada polis datang. Adik ipar aku jual dadah ke apa? Polis datang rumah ni kan. Dia kata, kenapa tuan? Saya tanya, kenapa tuan? Polis ni kata, ada dengar-dengar tak jiran depan rumah ni menjerit-jerit ke? Saya tak tahu pula. Saya pun gelabah juga tuan. Kok saya duduk rumah pengedar dadah, saya kena angkut. Tak main dah malam ni tuan. Saya tak ada. Jiran depan tu, saya tak ada. Ini rumah adik ipar saya. Ingatkan rumah kamu tuan. Tak apa. Adik ipar saya pergilah jumpa polis tu. Rupa-rupanya memang jiran tu bergaduh dahsyat tuan-tuan. Sampai polis datang. Ni kira dahsyat lah kan. Puncanya apa? Puncanya makcik depan rumah adik ipar saya tu, dia memang Al Jazeera punya orang lah. Al Jazeera ni baik sikit lah. Hak jahat sikit apa? CNN lah tu jahat sikit tuan. CNN Al Jazeera ni baik tuan. Saya pernah pergi stesen dia dekat Qatar. Saya pernah ditemu ramah dalam Al Jazeera. Dia memang bawa kita orang pergi tempat wartawan dia yang dibunuh di Iraq. Dan mereka gelarkan itu muzium, mini muzium untuk dia punya wartawan yang dibunuh di Iraq. Dia kata ini syahid. Dan mereka simpan pun pakaian wartawan tu. Masih lagi nampak darah tu dah kering lah kan. Dia sangkut ni. Silap Jazeera baik tuan. Jazeera baik. Walaupun dia punya pemberita dia tak pakai tudung tu cerita dia lah. Jazeera yang Arabik punya lah, yang English punya version, dia orang kata CEO dia orang lain, dia Anglophile sikit ataupun barat sikit kan. CNN lah, CNN. Marah CNN ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dia kata
makcik ni memang suka bawa mulut. Adik ipar saya nak balik kampung ni Kedah, dia tahu kan. Wah, dahsyat. Tahu. Dia kata nak balik Kedah kan. Adik ipar saya kata, kok mana makcik ni tahu ni? Tuan dah. Bira saya nak pergi kerja. Dia kata, makcik kalau tahu kamu nak pergi kerja, makcik nak numpang kamu dah. Nak menumpang. Nak menumpang. Kalau tumpang lah tuan-tuan, bayangkan yang tak dicerita pun dia tahu, duduk satu kereta, agak-agak semua dia tahu kan. Ni bahaya macam ni. Dan polis datang sebab itu. Dia ambil kisah, setiap jiran tu dia ambil kisah. Dahsyat tuan ya, dahsyat manusia macam ni. Patutnya dia apply kerja dekat situ tu, CNN tu. Mungkin gaji dia tinggi sikit. Wala tajassasu. Baik. Yang keenam, hendaklah dia tidak merelakan buat dirinya apa yang ditegah kepada si pembawa fitnah, yakni dia pula menceritakan apa yang diperlakukan ke atas dirinya oleh si pembawa fitnah itu, lalu dia pula menjadi sama dengan si pembawa fitnah itu. Ni poin yang keenam ni apa dia? Poin yang keenam ni, jangan pula dia cerita perihal pengadu itu kepada orang lain. Contohlah, fulan ni dia memang jahat, dia memang cerita kat saya, Azrin kan, nak tahu tak Zaid, tak, kalau nama Zaid tak mahu, tak ada. Dia kata Zaid ni begini. Saya tak setuju dengan fulan yang bawa cerita ni. Saya pergi jumpa Zaid nak tahu tak, ni fulan ni duk cerita pasal hang. Kalau macam tu saya pun sama naik dengan dia kan. Konon-konon nak menyelesaikan masalah, rupanya hak tak gaduh jadi gaduh. Jadi dia kata yang keenam ni, kata Imam Al-Ghazali, kita yang dapat maklumat daripada pembawa fitnah, jangan jadi sama macam perangai dia. Dengar, diam, tak setuju, okey, selesai. Lepas tu jangan duk cerita apa. Cukup dengan kita ni buat isyarat tak kawan dengan dia lah kan. Sebab benda ni bahaya. Sebab agama Islam ni dihidup bermasyarakat. Agama Islam ni, kata Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah ta'ala dalam kitab Usulud Da'wah, manusia ni fitrahnya, naluri dia hidup bermasyarakat. Jadi bila hidup bermasyarakat, dia ada undang-undang dia. Undang-undang kecil dengan undang-undang besar ni bukan undang-undang cerita Piramli kan. Dia ada undang-undang dia. Rumah ni ada undang-undang kata Piramli. Tak. Dunia ni, masyarakat ni, dia ada undang-undang dia. Dunia ni ada undang-undang dia. Hak jiran, hak tetamu. Ni hadis-hadis simple. Tuan-tuan tengok ada satu video dia orang tularkan, seorang penceramah daripada US, umur saya kira 70 lebih kot dia sebut. Tapi dia cakap orang putih lah. Saya ni bukan pandai cakap orang putih. Yang bolehlah sikit-sikit faham, pengembang dengar, bolehlah. Ulang 2 kali, faham sikit lah. Ulang 3 kali, lagi faham. Ulang 4 kali, terus cakap Inggeris tuan. Tak lah maksudnya. Faham sikit dia cakap. Dia kata manusia ni nak bagi jadi awet muda ataupun umur panjang, dia kena hidup bermasyarakat. Dia kena hidup dalam keadaan baik dengan orang. Dan itu yang diajarkan dalam agama kita. Dia cakap tu berdasarkan mungkin pengalaman dia. Sebab dia kata daripada ahli kelas kami ni, generasi kami ni, ada 2-3 orang, bukan 2-3 orang lah, ramai lah, dia kata yang telah meninggal lebih awal daripada kami. Dan pada pemerhatian dia kata mereka yang pergi lebih awal tu adalah mereka yang tak jaga hubungan kan, tidak ada bermesra dengan orang, tak senyum, tak berbual, tak ambil hiran hal orang. Ni pada pengamatan dia, mereka ni pergi lebih awal. Dan ditunjuklah gambar kat situ, gambar mereka yang dah tua-tua ni, satu generasi dengan dia. Dan dia kenal setiap seorang mereka ni adalah mereka yang memang menjaga hubungan baik, sentiasa positif kan. Agama kita ajar benda tu lah tuan-tuan, positif kan. Cuma guna bahasa Arab sikit sebab main daripada Quran hadis. Dia gunalah bahasa Inggeris dia sebab kita percaya hak Inggeris lagi pada Quran Sunnah tu tak. Padahal dia pun cedok, cuma dia tak perasan kata dia cedok hak kita tu. Dan kita pun tak perasan sebab kita tak pernah cedok. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, agama kita ajar macam tu. So hidup kita ni ada undang-undang, dia kata Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah ta'ala. Jadi undang-undang itu yang menetapkan kita tak boleh sangka buruk orang, tak boleh memburuk-burukkan ataupun menceritakan hal orang. Dia akan jadi bergaduh. Bila jadi bergaduh, negatif hidup kita. Bila negatif tuan-tuan, main surau bolehlah positif, keluar surau bergaduh. Ada?
Jadi tak nak macam tu. Sebab tu Islam kata solat jemaah. Nak bagi galakan supaya solat jemaah, bagi pahala lebih sikit, supaya kehidupan kita ni sentiasa bermasyarakat. Hidup bermasyarakat, ada kenduri kendara. Ini semua ni adalah positif-positif yang ada dalam agama kita, yang kita jaga, akhirnya ada manfaat yang kita dapat. Lagi banyak ataupun lagi panjang usia kita dengan kebaikan, lagi besarlah pahala kita. Jadi itu yang perlu dijaga. Baik tuan-tuan ya, diceritakan bahawa sikit lagi. Diceritakan bahawa ada seorang yang datang kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan memberitakan dari hal seorang lelaki kepadanya. Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab kepadanya, "Hai saudaraku, kalau engkau setuju, akan kami siasat hal keadaanmu ini. Jika engkau benar dalam kata-katamu ini, maka engkau termasuklah ke dalam kategori orang yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Jika datang kepada kamu seorang yang fasik, yang jahat, membawa berita, maka selidiklah ia. Jika engkau dapati telah berdusta dalam kata-katamu ini, maka engkau akan termasuk dalam kategori orang yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala hammazim masya'im binamim, yang membawa desas-desus ke sana kemari untuk menyebarkan fitnah. So kalau ada ini Umar Abdul Aziz, ada seorang datang cerita kat dia, ada dua pertimbangan dia. Sama ada dianggap orang tu menceritakan hal yang perlu dia selidik, ataupun dia anggap orang tu sebagai pembawa berita palsu. Dua je. Dia tak terus percaya. Jadi tuan-tuan, ada dua keadaan. Kita kena ambil sunnah tu lah. Sunnah Umar bin Abdul Aziz, iaitu kalau ada cerita maklumat yang sampai ke kita, WhatsApp sekarang ni banyak sangat tuan-tuan. WhatsApp sekarang ni banyak sangat. Jadi kita kena berhati-hati. Pertama sekali fatabayyanu, yang keduanya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Yang keduanya ataupun benda tu desas-desus fitnah yang perlu dijauhi. Lama dia punya ni lah. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkasar bahasa, mohon maaf, insya-Allah kita sambung lagi perbahasan ini ataupun perbahasan yang berikutnya nanti dalam pertemuan yang akan datang. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali ahli an-nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.